Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah wahdahu. Sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan dan terangkan kepada kami kebenaran itu menjadi suatu kebenaran. Rezekikan kepada kami untuk bersama dan mengikut kebenaran yang kau tunjukkan kepada kami. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan juga dan terangkan juga kepada kami, ya Allah, kebatilan itu menjadi suatu kebatilan. Rezekikan kepada kami untuk meninggalkan segala kebatilan yang kau tunjukkan kepada kami. Allahumma khtim lana bi ahsanil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang terbaik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan sekali-kali kamu matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dihormati Tuan Imam, para Bilal, seluruh ahli datang puasa Surau Nurul Hijrah, sekalian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang sangat besar di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dihadirkan istiqamah dalam hati kita untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, insya-Allah. Yang kedua, saya mohon maaf sedikit pada malam ni, batuk tak habis. Saya lemah 3 minggu. 3 minggu, 2 hari lepas baik sekejap, ni mari pula lemah. Tak tahu lemah apa. Anak pun demam pula tadi. Pergi hospital Selayang, dia kata demam biasa, cuma panas, terlalu panas, 40 darjah. Tak tahu demam apa. Jadi mohon doalah pada semua sekalian. Takut mati je malam ni. Nak buat tahlil orang tahlil kita dulu lagi. Baik, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah bersempena kita melakukan kuliah maghrib pada malam ni, saya berhajat untuk membacakan satu hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW. Malam ni kita nak bercakap berkenaan satu peristiwa yang akan kita lalui setelah kita mati, iaitu bila mana kita dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat. Dalam hadis yang kita nak baca pada malam ni, kemungkinan besar ramai daripada kita pernah mendengar hadis ini. Cuma sebagai ulangan peringatan untuk kita sama-sama bersedia untuk menghadapi hari kematian dan menjadi hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diletak oleh para ulama. Dalam hadis ini mengandungi berkenaan perkara hari kiamat yang mana disebut oleh Nabi ada 4 persoalan yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan yang mana kita sebagai orang beriman wajib yakin dan beriman bahawasanya kita semua ni pasti suatu hari nanti akan mati bertemu dengan Allah. Itu barang yang pasti. Dan pagi tadi saya balik kuliah subuh di Surau Raihan Ampang. Balik kuliah subuh pukul 8 pagi. Depan mata motor dia langgar pokok. Motor laju, bom langgar pokok, mati situ je. Mati. Allahu Akbar. Dah.
Nak sampai kat rumah pula kat Rawang, tengok ada pula sebuah lagi motor juga kelentang mati, polis baru letak tutup jenazah, tak dengan kain putih apa, macam baju hujang gitu, kain kali sair dah dia tutup gitu. Allah Akbar. Tengok semakin hari semakin banyak kematian. Benarlah kata Nabi, akhir zaman ni ramai orang mati terkejut. Tengok kemarin sihat, dah esok dengar mati. Dah ini yang berlaku di akhir zaman. Dah. Jadi muhasabah kita pada malam ni, marilah kita dengar untuk memberi persediaan kepada kita. Kita bimbang di hari akhirat, kita tak boleh nak jawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kita. Sebab itulah kalau kita ingat hari akhirat, betul lah kata Nabi, man al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang bijak, orang yang cerdik, dia hidup atas dunia, masa dia hidup dia sentiasa ingat kepada kematian dia. Ingat dengan makna dia bersedia untuk mati. Aku mati esok hari nak jawab apa di hadapan Allah. Itu. Sebab itulah kita hidup sebagai orang Islam berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam. Mereka hidup dengan tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan. Kita orang Islam hidup dengan penuh hukum hakam, dosa dan pahala. Bimbang hidup nanti di hari akhirat tak boleh nak jawab di hadapan Allah soalan, dan terlalu banyak dosa yang perlu dipikul. Na'udzubillah. Jadi dalam hadis yang kita nak baca ni, Nabi sebut ada 4 jenis soalan. Soalan ni soalan sangat-sangat mudah. Saya 2-3 kali baca hadis ni, Allah mudah benar soalan ni. Mudah daripada soalan UPSR anak-anak kita sekolah. Tapi kata ulama dihurai dalam hadis ni, dihurai tak terlalu ramai orang di atas padang mahsyar tidak boleh jawab persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Walaupun soalan itu soalan yang sangat mudah. Sehingga kalau diceritakan sebab apa tak boleh jawab, antaranya sebab amalan tak cukup. Yang kedua, manusia tak boleh nak jawab soalan di hadapan Allah pada hari akhirat, di hadapan mahkamah Allah. Kerana apa? Kerana terlalu takut. Takut sangat. Memang takut hebat mahkamah Allah ni. Mahkamah yang sangat-sangat dahsyat dan adil seadil-adil. Tak usah kata mahkamah Allah di hari akhirat, Tuhan yang maha berkuasa kita nak berhadapan. Mahkamah atas muka bumi pun kalau kita dipanggil, disabit kesalahan pun kita takut dah. Itu mahkamah dunia. Apatah lagi mahkamah Allah. Maka kita sama-sama fikirlah bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita berhadapan dengan Allah di hari akhirat tidak dipanggil ramai-ramai. Tuhan panggil seorang demi seorang. Tuhan takut. Kalau panggil ramai-ramai gini boleh tahan kira. Tuhan tanya Cikgu Fazli, kita duduk belakang boleh tidur. Ni Tuhan panggil seorang-seorang. Diceritakan dalam satu hadis, Nabi cerita orang nombor 1, manusia nombor 1 dipanggil oleh Allah apabila dibuka mahkamah Qadhi Rabbul Jalil untuk dihisab amalan, ialah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pernah kita sebut dalam kuliah yang lepas. Nabi Nuh manusia pertama dihisab oleh Allah. Kenapa? Wallahu alam. Nabi sebut begitu. Setelah Nabi Nuh dan kaum dia, baru Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Nabi Muhammad. Kita akan dihisab selepas Nabi Nuh. Nabi cerita dalam hadis pada mahsyar, bila dibuka pintu, dibuka mahkamah, Allah Ta'ala panggil, ya Nuh, wahai Nuh. Bila disebut sahaja Nabi Nuh, Nabi cerita terus Nabi Nuh tak berani angkat kepala, takut. Takutnya Nabi Nuh tak berani nak angkat kepala bila Allah Ta'ala panggil, ya Nuh, wahai Nuh. Nak panggil, nak hisab ni. Dan adilnya mahkamah Allah, Tuhan tak panggil Nabi Nuh saja. Lepas Allah Ta'ala panggil, ya Nuh, Allah Ta'ala panggil pula, ya qaum Nuh. Ini mahkamah. Walaupun Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui, dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu dah Nabi Nuh ni betul, umat Nabi, kaum Nabi Nuh ni salah. Betul tak? Allah Ta'ala dah tahu. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya mahkamah Allah di hari akhirat mahkamah yang sangat-sangat adil. Walaupun Tuhan dah tahu Nabi Nuh betul, kaum dia tak betul, kaum Nabi Nuh ni salah, Allah Ta'ala tetap panggil, ya kaum Nuh, wahai kaum Nabi Nuh, mari juga. Tuhan nak tanya. Allah Ta'ala tanya, ya kaum Nuh, hal ballagha Nuh, wahai kaum Nabi Nuh, adakah Nuh dulu di atas dunia menyampaikan Islam pada kamu? Apa jawab kaum Nabi Nuh? Dia kata, la ya Rabbana,
Tidak wahai Tuhan kami. Nabi Nuh tak pernah menyampaikan. Ni jahatnya kau Nabi Nuh. Di hadapan Allah dia masih berbohong. Sebab tu hari akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Masa dihisap Nabi Nuh ni, Tuhan nak tutup lagi mulut. Tuhan nak beri tunjuk sikap manusia ni bila buka mulut memang suka menawar. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu ni, Allah tanya 1-10 jawab. Kalau betul tak apa, tak betul belaka jawab. Jawapan untuk menyelamatkan diri semata-mata. Nabi Nuh kaum dia jawab, la ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Nabi Nuh sekali pun tak pernah beritahu kepada Islam pada kami. Sehingga kan bila kaum Nabi Nuh jawab gitu, Nabi Nuh ni Nabi cerita dalam hadis, dalam Sunan Tirmizi ada hadis ni. Nabi kata, Nabi Nuh ni dia sebut apa bila kaum dia jawab gitu. Nabi Nuh pun kata, fa bi izzatihi wa jalalihi. Banyak kali Nabi Nuh bersumpah-sumpah dengan kebesaran Allah. Dia kata, demi kebesaran kamu wahai Allah, aku menyampaikan. Dan akhir sekali Tuhan panggil, ya ummat Muhammad, kita semua akan dipanggil untuk memberi saksi ke atas hisab Nabi Nuh dan kaum dia. Percaya tak percaya, tunggulah sikit lagi. Bila kita mati akan dibangkitkan oleh Allah hari akhirat. Apa yang saya sebut ni akan berlaku di hari akhirat. Dalil dia hadis Nabi yang Nabi cerita. Ini yang kita akan hadapi. Lama ke tak ke? Sekejap je. Sekejap je ni. Sebab tu Nabi sebut orang yang telah mati, bila dia mati duduk dalam kubur, seolah-olah dia rasa baru sehari dia hidup atas dunia. Padahal Tuhan beri dia 80 tahun hidup. Dia rasa sehari je hidup. Ni nak dia ni nak kembali kepada atas dunia, baru rasa nak beramal. Maka Tuhan sebut itu yang saya nak cerita, keadaan pada mahsyar sangat-sangat takut. Maka soalan ni Tuhan akan tanya. Tidak terhad pada 4 soalan saja, ada lagi soalan lain. Cuma hadis ni Nabi sebut ada 4 jenis soalan. Mari kita baca hadis ni. Hadis yang berbunyi, an Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima amala fihi wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan pangkat hadis ni hasan lagi sahih. Hadis yang sahih. Tolak hadis ni hadis hasan, hadis sahih ni tuan-tuan, bila kita tak setuju tolak, maka na'udzubillah jatuh akidah. Hadis yang sahih kena wajib terima. Wajib terima, wajib yakin perkara ni akan berlaku. Nabi kata dalam hadis ni, maksud dia daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nabi nak sebut ni. Hadis ni Nabi nak cerita keadaan. Yang pertama Nabi sebut keadaan hamba, keadaan kita bila Allah Ta'ala panggil. Bila kita duduk di hadapan Allah, di mahkamah Allah, Nabi kata apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tak berganjak kaki kedua belah anak Adam ataupun kaki seorang hamba di hadapan Allah, tak ganjak, tak boleh balik, tak boleh pergi ke mana. Dia akan kekal di hadapan mahkamah Allah. Tak boleh nak lari. Malaikat duduk jaga. Duduk dalam kandang di dalam mahkamah Allah. Tak boleh nak lepas diri lah, mana kata. Atas dunia mahkamah panggil, boleh tak mari? Tak, itu tak. Boleh tak? Boleh tak mari? Tak, sama pergi kuda lalah dia tak mari. Dia sama orang dia tak mari. Saja nak melengah-lengah. Betul tak? Atas dunia boleh lagi. Boleh lagi mahkamah dunia. Nabi nak beritahu mahkamah Allah tak boleh lagi. Bila kena panggil saja, tak sah nak rasuah lah kepada malaikat. Rasuah sikit. Bini kita orang lain. Tak boleh. Nabi kata la tazulu, tak sekali-kali mu akan boleh lagi bila dipanggil nama. Nama panggil saja terus di hadapan Allah, tak boleh lagi, tak bergajak, hatta yus'ala an umrihi fima afna. Selagi mana Tuhan nak tanya 4 perkara ni. 4 perkara ni Tuhan akan tanya. Yang pertama kata Nabi, hatta yus'ala an umrihi fima afna. Nombor 1 Tuhan tanya,
an umrihi, berkenaan umur kamu. Fima afna, kamu habiskan untuk apa? Sebab tu tuan-tuan, Tuhan sebut dalam Quran, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira aku ciptakan kamu hidup atas dunia ni abasa, untuk main-main saja? Tak ada tujuan ke? Tak. Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu sedar tak kata Tuhan, bila mu mati, mu akan dikembalikan kepada Allah, akan dihadapkan di mahkamah Allah. Tak. Tuhan akan tanya berkenaan umur kita. Mafhum mukhalafah, Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala cipta kita atas dunia ni adalah bukan semata sia-sia, bahkan ada tujuan untuk kita beribadah, kumpul pahala. Dan kita ni hidup atas dunia ibarat seorang musafir yang sedang bawa beg. Kata ulama dia buat perumpamaan, kita ni tengah musafir duduk atas dunia ni. Sebab tu dunia ni barang yang tidak kekal. Yang kekal apa? Akhirat. Kampung halaman kita sebenar mana? Akhirat. Kampung halaman sebenar kita mana? Syurga. Semua manusia kampung halaman sebenar ni syurga. Sebab itulah tempat datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Siti Hawa duduk dalam syurga. Maka kalau kita salah pilih jalan masa musafir menuju kampung halaman, salah guna Waze, dah tuju ke neraka, maka masuk neraka lah kita. Sebab tu kita atas dunia ni ibarat sebagai seorang musafir tengah cari jalan untuk balik ke kampung halaman, dan dibekalkan sebuah beg untuk mengisi pahala dalam tu, untuk isi pahala. Sebanyak mana kita cari bekalan atas dunia, maka bila mati itulah hari keputusan. Kalau isi sedikit pahala, maka sedikitlah pahala yang kita serahkan di hadapan Allah. Sebab tu Islam, kita hidup atas dunia, Islam buka ruang seluas-luasnya untuk kita cari pahala. Mudah tak nak cari pahala? Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Pahala ni banyak, terlalu banyak. Jangan kita terhadkan cari pahala ni atas tingkah semayang saja, tidak. Bukan saja semayang boleh pahala, puasa boleh pahala, sedekah boleh pahala. Buang barang yang menghalang laluan di tengah jalan boleh pahala. Bahkan perkara yang paling mudah nak buat pahala apa dia? Jumpa orang senyum, sedekah cara senyum, mudah boleh pahala. Sekali senyum ke orang boleh pahala. Cuma yang masalah hari ni senyum seorang, tu tak boleh kalau senyum ke orang boleh pahala, senyum seorang tu bahaya. Bahaya senyum seorang. Biasanya orang senyum seorang ni orang puang lah. Tengok Facebook senyum seorang. Ingat ke kasih lama. Orang lelaki dah ingat dah. Sebab itulah jahat je orang puang ni. Kata seorang ustaz tu orang puang ni dia jahat sebab apa? Bila mati saja suami dia, habis edah nikah lalu. Betul tak? Betul tak saya? Tak? Tak jadi betul tak? Orang puang begitu. Mati je suami, habis edah nikah pula. Nikah lalu. Jahat orang lelaki mana? Tak. Bini dah mati lagi, nikah dah orang. Tu lah. Mana jahat? Orang lelaki ke orang puang? Tak, orang lelaki jahat lagi. Tak, orang puang depan dah. Kita memang backup orang puang semua kita. Tak, pencinta wanita kan? Tak. Itu nak beritahu, umur ni akan ada. Tuhan tanya setiap detik, setiap masa kita hidup. Tak kira lah umur kita, Tuhan beriman berapa lama hidup, 40 tahun ke 50 tahun ke, Tuhan tanya setiap masa. Dan masa ni apa kamu buat, masa ni apa kamu buat, semua ditanya oleh Allah. Sebab tu ulama sebut kita tak boleh nak jawab. Agak-agak masa kita hidup, saya umur saya 20 lebih. Tu muda ni tengok 20 lebih. Boleh tambah seorang ni. Bini tak ada sebut umur saya contoh 20 lebih. Selama kalau kita fikir 20 lebih aku hidup, 20 tahun aku hidup, dalam masa 20 tahun tu berapa banyak amalan baik yang aku buat, dan berapa banyak pula masa yang Tuhan beri aku buat amalan dosa. Hak amalan dosa ni lah kita bimbang nak jawab apa. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khus, manusia semua rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan kalau dia masa dia tu manfaat dengan cara dia ni beriman pada Allah dan dia beramal soleh.
Masa yang Tuhan beri, dia buat amal soleh, maka masa dia tidak menjadi masa yang rugi. Banyaknya kita buat amalan yang tidak baik, masa banyak meluangkan dalam perkara yang dosa, na'udzubillah. Yang kesetujunya kata Nabi SAW, soalan nombor 2, Tuhan katanya, wa an ilmihi fima amala fihi. Yang kedua, Tuhan katanya berkenaan ilmu, fima amala fihi, kamu gunakan untuk apa, amal untuk apa ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, yang pertama kalau bercakap berkenaan ilmu, tak boleh lari kewajipan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni wajib sampai bila? Sampai nak mati. Hatta kita hidup atas dunia ni pun ada 10 hulung PhD. CJ PhD 40 hulung ada, banyak. Dah, anak mendabik dada dengan banyaknya CJ PhD dia. Dah, maka sekali-kali tidak menghalalkan bagi dia untuk meninggalkan majlis ilmu. Tidak boleh. Kerana Nabi sebut mencari ilmu ni sampai nak mati. Sebab tu orang nak mati kena ada orang ajar dia. Betul tak? Nak mati kena ada orang ajar kita. Sebab apa? Kalau tidak ada guru yang mengajar kita masa nak mati, kata Nabi apa dia? Tak, Nabi kata kalau tak ada orang ajar dia masa dia nak mati, bimbang-bimbang iblis akan jadi guru pada kita. Tak, iblis akan jadi guru, na'udzubillah, bimbang. Tak. Sebab waktu benda yang nyata dah, iblis pernah bersumpah di hadapan Allah. Iblis kata apa? La ughwiyannakum ajma'in. Dia khabar siap-siap dah pada Tuhan. Ini hebatnya iblis, dia tak pernah nipu dengan Allah. Iblis ni, jahat-jahat iblis, tak pernah pun dalam ayat Quran cerita iblis ni bercakap bohong pada Allah. Itu jahat iblis. Kita ni nak menipu, sebut nama Allah dulu. Wallahi, nak menipu tu saya belajar di Yaman. Dah, Allah kalau arak Yaman ni, Allahu Akbar, banyaknya dia bersumpah. Yang pertama dia nak menipu ni, dia kata wallahi. Dah, wallahi tu memang tahu dah.